سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kampung Siglap? Sihat pada petang ini. Sihat pada petang ini. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Alhamdulillah dapat bersama lagi dengan Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Ya, terima kasih Kak Zah kita setia bersama dengan Masjid Kampung Siglap.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Masya Allah dapat ikuti kuliah Ustazah sekali lagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, Kak Som kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semua jemaah. Selamat petang. Ya betul, selamat petang. Tersilaplah saya, selamat pagi pula tadi. Rasa nak pagi je kan, tak nak petang-petang. Boleh juga kalau macam gitu. Okay, so macam mana kita pada petang ini sudah bersedia untuk mengikuti pengajian kita, pengajian apa? Kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Ya, tak salah kitab ya kita di sini. Ada tak ada orang terbuka kitab lain? Dulu kan masa kuliah saya ada orang tersalah bawa kitab. Dia dah seronok sangat nak datang kuliah saya kan, sampai tersalah bawa kitab. Ya Allah, adalah kitab Ustazah Sakinah tu tebal-tebal. Dia bawa, ya Allah, sampai-sampai dia salah kuliah rupanya. Okeylah, tapi tak apalah ya, kita sekarang dekat rumah ni, kalau tersalah pun boleh lagi bangun, tukar kitabnya. Kan? So tak ada jadi apa-apa masalah lah ya. Baik, jadi hari ini Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kita tentang apa? Okey. Kita masuk kepada poin kita yang baru ya pada petang ini Muslimah, iaitu berkenaan dengan perbezaan antara berbaik sangka dan terpedaya. Kak Mas ada di sini, dia main cak-cak dengan saya. Kak Mas tadi pagi tak main cak-cak, petang-petang main cak-cak pula. Okeylah, boleh. Cak. Okey. Aduh, hai Kak Mas ni. Baik, terus ya Muslimah, kita lihat di sini kita berada di halaman 93. Mungkin Muslimah kita di rumah halamannya berbeza. Boleh bantu saya dan rakan-rakan yang lain untuk maklumkan ya kepada jemaah yang lain jika halaman atau muka suratnya berbeza daripada muka surat saya. Jika kitab saya, okay, untuk topik kita yang K ini, kita berada di halaman 93. Muka surat 88. Okay, ada yang lain selain daripada 88? Kak Mas juga 88. Okay, terima kasih Kak Zah, Kak Mas. Ada tak? Saya nak dengar ada orang ketiga. Ada orang yang ketiga ke tidak untuk muka surat kita? Untuk menguatkan lagi, yes, okay. Alhamdulillah kita ada Kak Aisyah Taha kita di sini. Page 88. Maknanya benarlah. Kita berada di halaman yang ke-88 untuk cetakan yang sedikit berbeza ya daripada cetakan saya. Tapi jika sekiranya mereka ada memiliki cetakan lama sebagaimana kitab Ustazah, kita berada di halaman 93. Sesiapa yang memiliki kitab yang baru, okay, cetakannya, kita berada, Kak Ros juga sebutkan muka surat 88. Okey, baik, terima kasih ya kepada semua. Jadi kalau ada yang lewat masuk, boleh rujuk kepada komen-komen kita di situ untuk lihat kita berada di halaman yang keberapa. Okey, baik Muslimah, bagi saya ini adalah perbincangan kita yang terakhir untuk bab kita yang pertama. InsyaAllah mungkin pada minggu hadapan jika tiada apa-apa ya yang kita panggil mengganggu, dengan izin Allah SWT, kita akan masuk ke bab yang baru. Jadi bagi saya topik kita yang K ini, ia akan menyimpulkan dan menyelesaikan isu-isu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan apakah perbezaan antara sangka baik dan terpedaya. Jadi bagaimana kita nak tahu orang itu ataupun kita ya Muslimah, kita berada pada satu kawasan ataupun pada satu keadaan yang mana kita ini berbaik sangka atau kita sebenarnya adalah orang yang terpedaya dengan baik sangka yang kita letakkan pada diri kita. Okay, so kita akan bincangkan perbezaan antara kedua-duanya dan kenapa ada perbezaan itu. Dan kita akan kuatkan perbincangan kita dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey, baik. Pertama sekali, kita lihat pada perenggan kita di halaman 88 atau 93, disebutkan begini ya, berdasarkan paparan yang lalu, iaitu berdasarkan kepada perbincangan kita yang lepas, telah jelas perbezaan antara baik sangka dengan terpedaya. Jadi, pada perbincangan yang lepas juga kita ada sebutkan bagaimana mereka yang terpedaya dan bagaimana mereka yang berbaik sangka. Cuma pada hari ini kita akan kuatkan lagi
perbincangan tentang apa yang telah kita sentuh pada minggu-minggu yang lepas. Jadi, Imam Ibn Al-Qayyim kata gini, jika yang pertama dapat memotivasi, menganjurkan dan menggiring tu maksudnya membawa. Okey, jika yang pertama dapat memotivasi, menganjurkan dan membawa seseorang untuk beramal baik, maka inilah baik sangka yang benar. Tapi sebaliknya, jika ia menyeru seseorang untuk berani menjerumuskan diri dalam maksiat, bererti itu adalah tipu daya. Okay, jadi ini adalah perbahasan pertama yang Imam Ibn Al-Qayyim kemukakan kepada kita untuk menjelaskan apakah perbezaan antara baik sangka dan juga tipu daya. Jadi kalau kita rujuk kepada pendapat beliau itu tadi kan, kita dapati begini Muslimah. Perbezaan antara kedua-duanya adalah begini. Baik sangka apabila kita buat satu perkara, satu perbuatan tersebut memberikan motivasi kepada kita. Bahkan menganjurkan dan membawa kita kepada amal-amal yang baik. Tetapi jika seseorang dia tertipu dengan perbuatannya yang dia rasa itu baik, sebenarnya perbuatan tersebut menyeru seseorang agar berani menjerumuskan diri dalam maksiat. Namun, jika kita telah menjerumuskan diri kita dalam kemaksiatan, lalu kita masih lagi bersangka baik, kan? Kita buat dosa tapi dengan harapan, dengan sangka baik. Allah kan maha baik. Allah kan maha menerima taubat. Buatlah dosa banyak-banyak. Tak apa, buat. So ini namanya kita dah tertipu. Kerana perbuatan kita bukan lebih membaikkan kita. Tetapi perbuatan itu menjadikan kita, bahkan menggalakkan kita untuk lebih berani menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Jadi ini perbezaan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah tentang kedua-duanya. Apakah perbezaan antara kedua-duanya? Baik sangka ialah perbuatan yang mana kita buat perbuatan tersebut, ia akan terus-terusan menjadikan kita seorang muslimah yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita buat perkara maksiat namun kita berbaik sangka dengan satu harapan, dengan satu persangkaan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala maha menerima taubat, Allah Subhanahu Wa Taala maha pengasih, maha penyayang, dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan tanpa mahu bertaubat, ini kita panggil ia adalah sebagai tipu daya. Kerana apa? Perbuatan kita berani, menyebabkan kita berani menjerumuskan diri sendiri ke dalam kemaksiatan. Sebab itu ya Muslimah, bila kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya, apakah penjelasan beliau tentang hal ini? Beliau kata begini, baik sangka adalah harapan. Bila kita berbaik sangka, itu adalah harapan yang kita letakkan dalam diri kita. Harapan yang kita letakkan dalam diri kita. Jadi dia kata begini, barang siapa yang harapannya memberikannya petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, ini adalah harapan yang benar. Dalam keadaan kita berbaik sangka tadi kan, lalu ia menjadikan kita seorang muslimah yang lebih taat kepada Allah, yang lebih ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak melaksanakan amal ibadah. Ini namanya kita panggil sebagai harapan yang benar. Yang mana dengan harapan itu, ia menjauhkan diri kita daripada melakukan dosa. Kan? Ia menjadi pendinding. Kita tahu kita buat perkara yang baik, kita berkata, jangan buat dosa. Dan kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya kekuatan. Allah berikan kepada saya dengan hidayah, dengan taufik untuk saya selalu buat baik. Ini namanya harapan yang betul Muslimah. Tapi, kalau kita sebaliknya, sebaliknya yang bagaimana? Sebaliknya, orang yang keberaniannya bermaksiat, dia buat maksiat, dia buat dosa. Dan di situ ada harapan. Dengan maksiat dan dosanya, di situ ada harapan. Hingga bawa pada kelalaian dan keberanian melakukan dosa.
maka ini adalah orang yang terpedaya, bukan orang yang berbaik sangka. Boleh beza ya muslimah? Kita buat maksiat. Kita buat perkara-perkara dosa. Tapi dengan kemaksiatan yang kita lakukan itu tadi, kita pun kata, kita ni tak, contoh maaf saya kata gini, kita tak solat, tak puasa kan, tak jadi orang yang baik. Tapi kita, tak apa, Allah tu maha penyayang, Allah tu maha pengampun, aku nak buat dosa, tak apalah nanti bila-bila aku taubat, kita terus-terusan buat dosa. Itu namanya ada harapan. Kita harap apa? Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita. Tapi masalahnya, dengan harapan-harapan itu, kita terus berada dalam keadaan yang lalai. Lihat pada poin saya yang ketiga ya muslimah dalam slide ini. Okey, kita terus berada pada keadaan yang lalai dan makin berani kita buat dosa. Jadi kalau kita berada pada poin yang ketiga yang terdapat pada slide saya ini, kita kata dia adalah orang yang terperdaya dalam sangkaan baik dia terhadap Allah. Kerana mereka yang berbaik sangka, kan, mereka yang ada husnuzan ini, mereka berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, itu betul. Ya, itu betul. Tapi harapan ini ia perlu, sebelum itu ada perkara-perkara baik yang kita lakukan. Bukan perkara-perkara maksiat. Namun, jika kita buat perkara maksiat, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, ini adalah harapan yang palsu yang menyebabkan kita terpedaya dalam keadaan yang kononnya kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Kan? Sebab kita pun dah bincangkan pada, tak silap saya minggu lepas ke minggu yang sebelumnya. Nabi pesan kepada kita, Allah berikan kepada kita dengan kesenangan, Allah berikan kepada kita dengan nikmat di dunia ini, Allah berikan kepada dua jenis manusia. Satu, orang yang Allah cinta, dua, orang yang Allah tidak cintai. Jadi sebab itu kita lihat Allah berikan kepada nikmat ini kepada semua hamba-Nya. Kepada semua hamba-Nya. Tak kiralah dia zalim ke, dia baik ke, dia tak baik ke, ada saja orang yang mendapat nikmat daripada Allah. Ramai. Contoh kita lihat Firaun. Saya bagi satu contoh lama-lama sikit lah ya, tak ikut konteks. Nanti ikut konteks takut orang marah. Okay? kita ambil satu contoh yang jauh sikit. Firaun. Dia tak beriman kepada Allah. Dia adalah, bahkan kita kata, dia adalah manusia yang zalim pada masanya. Dia adalah manusia yang betul-betul kita panggil ya, menjadikan dirinya Tuhan pada zamannya. Tapi dia kaya, dia raja, dia ada kuasa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi dengan nikmat-nikmat itu tadi, ya, yang Allah berikan kepada kekuasaan, kekayaan, kan, kehebatan, yang mana dia boleh rule, dia boleh memimpin, dia boleh mentadbir negaranya pada masa itu dengan kekuatan dan kekuasaannya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi, adakah itu kerana Allah cinta kepada dia? Kita pun masing-masing dah tahu dah jawapan dia. Qarun contohnya kita tengok Qarun. Allah berikan kepada dia dengan nikmat yang banyak. Nikmat harta, kekayaan, sehingga dia lalai, dia sombong kan dengan harta dia. Allah berikan kepada dia. Bukti, daripada kedua-dua figure itu tadi, Firaun dan Qarun, yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kisahnya dalam Al-Quran untuk kita ambil i'tibar, untuk kita ambil pengajaran bahawa Allah berikan nikmat dunia ini kepada dua kategori manusia. Itu juga yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita. Supaya kita ni tak syok sendiri dengan nikmat-nikmat yang kita ada. Jangan kita kata, Allah berikan aku ini, engkau ada, engkau tak ada, engkau solat, engkau gini, kau jadi baik pun tak guna Sakinah. Kan orang cerca engkau, orang kutuk engkau juga. Apa kau jadi baik, lebih baik kau jadi jahat Sakinah. Senang. Baik sama, jahat pun sama. Kau tengok macam aku tak jadi macam kau, orang still sayang aku. Ini nikmat. Ya, ini nikmat yang Allah berikan kepada dua jenis manusia.
Tapi adakah bermakna bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian kepada seseorang, Allah tak cinta pada dia? Bukan begitu. Contoh yang ingin saya berikan ialah lihat kepada para anbiya, para nabi. Nabi kita sendiri iaitu Nabi SAW. Betapa banyak pengorbanan Nabi, betapa banyak ujian dan cabaran dalam kehidupan Nabi SAW. Sedangkan baginda adalah insan yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Tapi ada juga ujian. So kita ni, ya muslimah, tak boleh untuk kita lihat kepada satu keadaan dengan mata kasar kita sahaja. Jadi kalau kita faham tentang hal ini, kita nampak ada orang yang Allah berikan kepada dia dengan nikmat, oh Allah sayang dia. Tak juga kita kata sedemikian. Kita nampak ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala susahkan hidup dia, orang yang mana betul-betul banyak ujian bertimpa-timpa dalam hidup, kita kata, agaknya dia banyak dosa Allah tak sayang dia. Tak boleh kita kata begitu muslimah. Ya, sebab hal-hal ini ada banyak sides dia. Okey, ada banyak story, ada banyak dia punya perkara-perkara yang perlu kita fahami. Tak boleh kita nak letakkan semuanya sama. Sebab itu, kita ni, banyak kali saya pesan, jaga diri kita dulu. Ingatkan diri kita dulu. Sebelum kita tunjuk pada orang lain, sebelum kita lihat pada orang lain, jika kita, Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang banyak sekali, namun, dalam masa yang sama, kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita tak jadi hamba Allah yang taat. Kita sentiasa melakukan kemaksiatan. Namun makin kita buat maksiat, makin banyak melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Muhasabah kembali muslimah. Ya, muhasabah kembali. Bimbang-bimbang, ia adalah istidraj. Kita dah bincangkan tentang istidraj. Sesiapa yang tak sempat, yang tak dapat lihat perbincangan itu, boleh sila rujuk kepada video-video kita yang lepas. Okay, pengajian kita yang lepas tentang istidraj. Kita dah bincangkan dengan panjang lebar tentang hal itu. Tapi, saya nak bagi dengan satu lagi situasi. Kalau diri kita susah, Allah uji kita dengan macam-macam benda. Kita boleh kata, Allah tak sayang saya. Ini kita panggil sebagai persangkaan ya. Ya, sangka baik kita bagaimana dan sebagainya. Allah tak sayang saya. Adakah boleh kita kata semikian? Tak juga. Ya, tak juga. Maknanya, masih lagi perlu kita muhasabahkan diri kita. Bukan kerana Allah tak sayang. Ada kalanya ujian. Saya gunakan perkataan ada kala ya muslimah, maknanya perkataan saya tak mutlak. Masih lagi banyak dia punya assumption di situ. Okey, penggunaan perkataan ini penting. Jadi kalau siapa yang bijak dengar betul-betul lah, dia takkan judge kita dengan perkataan-perkataan kita. So bila saya kata ada kalanya, itu tanda Allah cinta. Kita juga tidak menafikan ada kalanya Allah uji seseorang supaya dia kembali kepada Allah. Ada banyak situasi, ada banyak perkara yang perlu kita muhasabahkan. Ya, ada banyak perkara, ada banyak situasi yang perlu kita muhasabahkan. Jadi kalau berkenaan dengan sangka baik kan yang tertipu ini, cuba lihat situasi-situasi yang telah dijelaskan kepada kita. Kalau kita dalam keadaan buat maksiat, sangka baik pada Allah, Allah itu Maha Pengampun, akhirnya kita lalai dan kita makin berani buat maksiat. Bermakna itu bukan sangka baik, tapi kita tertipu dengan sangka baik kita. Namun bagaimanakah sangka baik yang betul-betul kita panggil sebagai sangka baik? Ia adalah amal perbuatan yang dah kita lakukan, lalu kita serahkan ia kepada Allah dengan penuh pengharapan dan sangka baik kita kepada Allah. Ya, sebab itu muslimah kita lihat di sini. Diberikan kepada kita dengan beberapa contoh. Satu, disebutkan, kita lihat ya pada kitab kita, seandainya ada orang mempunyai, okey, ada orang dia mempunyai, dia ada apa? Dia ada sebidang tanah. Nak hilang suara-suara. Ada orang, dia memiliki sebidang tanah. Okay, ada tanah. Lalu dia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanam-tanaman yang memberinya manfaat. Namun, orang itu mengabaikannya dan tidak menanaminya.
dengan tidak membaguskan persangkaan, dengan tetap membaguskan persangkaannya bahawa tanah tersebut akan memberinya manfaat meskipun tanpa dibajak, ditanami, diairi dan dirawat. Maka tentulah orang lain akan memasukkannya dalam daftar golongan orang yang paling, sila baca sendiri perkataan itu sebab begitu kasar untuk dibaca. Okey, orang yang paling okey. Kan? Jadi kita lihat begini. Contoh, kita ada tanah, sebidang tanah. Orang kata, Sakinah, tanah ni, semua orang kata tanah ni subur. Kan dia kalau buat tanam ni semua kan mesti tumbuh. Pokok ke tumbuh apa, kau tanam apa pun tumbuh. Kita pun, oh ya kita pun duduk tengok tanah tu kan, duduk kat depan rumah. Kalau rumah kita rumah kampung lah ya, Muslimah, duduk depan rumah, tengok je tanah kat depan tu. Harap-harap tumbuhlah pokok, harap-harap tumbuhlah bunga, harap-harap tumbuhlah kan apa-apa kan, daun kari ke, siapa nak senang aku masak kari. Daun apa ni, daun kesum ke apa-apa senang sikit nak masak ni kan. Minti ke petik je, cili ke apa kan. Kita pun berharap. Rasa-rasa tumbuh ke? Dengan harapan itu tadi tumbuh ke tidak? Tak mungkin tumbuh. Sebab apa? Kita tak buat apa-apa. Dia hanya sekadar harapan saja. Lalu kita jadi orang yang tertipu duduk di situ melihat tanah tersebut dengan mengharapkan tanah itu akan tumbuh dengan tanam-tanaman yang boleh kita dapat manfaat daripadanya. Ini yang diberikan contohnya oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Contoh lagi dia bagi di sini kan, contoh lain. Ada orang yang berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan jima, tanpa melakukan persetubuhan. Nak ada zuriat tapi tak buat apa-apa. Boleh ke ada? Ini yang halal lah ya. Jangan tunggu. Jangan pergi tengok yang tak halal pula. Yang tak halal tu lain cerita lah. Ini yang halal suami isteri. Saya tengok awak tengok saya. Okeylah, nanti ada anak. Boleh macam gitu? Tak boleh. Maknanya kita berharap, kita duduk berharap. Saya tengok awak tengok saya lah, lepas tu berharap ada anak. Tak jadi Muslimah. Hiduplah sepanjang hayat dengan harapan-harapan itu untuk ada anak. Tak pergi doktor, tak pergi apa, semua tak ada apa-apa usaha. Yang penting kita berharap, insya-Allah Allah berikan kita anak begitu. Begitu keadaannya tak boleh. Contoh lagi yang diberikan, atau untuk menjadi orang yang paling alim. Ya, atau untuk menjadi orang yang paling alim di zamannya tanpa menuntut ilmu. Nak jadi orang pandai, nak jadi orang alim tapi tak nak belajar. Namun berharap. Kita harap, saya ni duduklah sini tunggu kan. Ada buku banyak kat belakang ni, tengok je. Banyaknya buku alim saya kan, dengan tengok buku, tengok. Mudah-mudahan satu hari saya jadi orang yang alim lah ya, dengan memandang kitab-kitab ni. Tengok je kitab tu. Tak buka, tak baca, tak ada usaha nak faham, tak ada apa, tak ada usaha nak belajar. Tapi harapan kuat nak jadi orang yang alim. Agak-agak boleh jadi alim ke tidak? Boleh? Boleh jadi Syekh Google. Okey. Boleh jadi Syekh Google. So itu tak kita panggil tidak menjadikan diri kita orang yang mendapat hasilnya dengan sekadar bersangka baik. Ya, dengan sekadar bersangka baik melihat situasi-situasi yang berlaku untuk mendapatkan hasilnya. Dengan satu harapan yang kuat, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Contoh, kalau kita nak relate dengan apa yang di atas tadi kan, contoh orang yang nak mendapatkan kasih sayang Allah, kecintaan Allah, orang yang nak mendapatkan pengampunan daripada Allah tapi dia tak bertaubat. Boleh ke tidak? Dia cuma berharap saja. Saya memang berharap Allah akan ampunkan saya lah. Allah kan maha pengampun, Allah maha pengasih. Tapi dia tak bertaubat Muslimah. Dia cuma berharap gitu. Boleh ke dia dapat? Saya rasa dah faham dah kan apa yang cuba dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di sini? Kita takkan dapat benda itu. Kerana apa? Ia hanya sekadar harapan yang kita letakkan dalam hati kita. Sekuat mana pun harapan itu. Tapi kalau tidak ada usaha ke arah yang kita inginkan ataupun ke arah yang kita harapkan itu tadi, memang takkan dapat. Contoh kalau kita rujuk pada muka surat yang berikutnya, apa dia kata? Hal yang sama. Okay, ini contoh yang keempat yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya. Dia kata hal yang sama.
juga terjadi pada orang yang baik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk meraih darjat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Ini baru saya sebut tadi. Dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita nak masuk syurga, kita nak mendapat keridaan Allah, kita nak mendapatkan kesenangan-kesenangan dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat untuk kita. Tapi kita tak usaha. Kita tak mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita tak buat perkara itu. Tapi harapan kita kuat. Mudah-mudahan masuk syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi saya di hari kiamat. Mudah-mudahan bolehlah saya menyeberangi titian sirat. Kita berharap itu saja. Tapi kita tak beramal. Bahkan kita buat perkara-perkara yang dosa. Ini namanya orang yang tertipu dengan harapan dan sangkaan-sangkaan baik dia. Jika dalam kehidupan ini muslimah, kita dituntut untuk berusaha supaya harapan yang kita ada ia bukan hanya sekadar harapan dan angan-angan, ia akan menjadi kenyataan. Begitulah juga dalam hal ihwal akhirat kita. Kita harapkan syurga Allah, kita kena usaha ke arah itu. Kita harapkan pengampunan Allah, kita perlu bersegera ke arah pengampunan tersebut. Ia bukan hanya sekadar harapan dan sangka baik kita kepada Allah, bukan itu. Tapi bagaimana usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu tadi. Di sini, didatangkan kepada kita dengan satu ayat Al-Quran untuk menguatkan perbincangan-perbincangan tadi. Apa katanya di sini? Dipetikkan pada kita surah Al-Baqarah ayat 218. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 218. Amalan diiringi harapan dan baik sangka. Kita perlu buat sesuatu amalan terlebih dahulu, baru ia diiringi dengan harapan dan baik sangka kita. Tak boleh kita tak buat apa-apa, yang kita ada cuma harapan dan sangka baik. Ia tak boleh sedemikian. Sebab itu dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita. Apa kata Allah? Allah sebutkan begini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Okey, jika lihat pada slide saya di sini, ya muslimah, di situ ada yang saya hitamkan dari pada terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Okey? Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Dalam ayat ini, perhatikan. Kalau kita rujuk pada teks kita setelah didatangkan kepada kita dengan ayat ini, dia beritahu kepada kita begini. Perhatikanlah bagaimana Allah menjadikan harapan mereka seiring dengan pelaksanaan. Harapan itu seiring dengan pelaksanaan sejumlah ketaatan yang disebutkan dalam ayat di atas. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang golongan manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Lagi siapa di situ Allah sebut? Wajahadu fi sabilillah. Maaf, hajaru. Kedua hajaru. Hajaru iaitu orang-orang yang berhijrah. Seterusnya Allah sebut siapa? Wajahadu fi sabilillah, iaitu orang yang berjuang pada jalan Allah. Kemudian Allah kata apa? Ketiga-tiga mereka ini, iaitu orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjuang, ketiga-tiga mereka ini adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Secara jelas Allah sebutkan kepada kita, harapan yang kita ada, ia disertai dengan amal ketaatan kita. Orang yang beriman, mereka ada harapan. Orang yang berhijrah,
Mereka ada harapan. Orang yang berjihad itu tadi kan, wajahadu fi sabilillah, mereka juga ada harapan. Dan harapan mereka apa? Harapan mereka berharap kepada Allah. Tapi kalau kita bukan tiga-tiga itu tadi, bahkanlah kalau kita nak ambil amalan-amalan lain lah ya, kita ni tak jadi orang yang bersedekah. Ya muslimah, kita tengok je orang lain bersedekah. Sedekah. Ya sila sedekah. Kita tengok je. Kita tak buat tapi dengan harapan, mudah-mudahan aku pun dapat pahala. Boleh? Pelik orang macam ni. Boleh ke tidak? Saya rasa semua orang dah tahu dah jawapan dia kan. Saya tanya ni boleh ke tak boleh. Kita faham dah tadi. Daripada awal perbincangan bagaimana situasi itu Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam ayat ini. Mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Kerana mereka tahu Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adalah mereka yang beramal dalam ketaatan kepada Allah. Bukan mereka yang duduk dan mengharap kepada rahmat Allah. Bukan begitu. Tetapi mereka berusaha ke arah rahmat Allah tersebut. Dengan beriman kepada Allah, dengan berhijrah. Hijrah ni kita boleh panggil, kalau ikut kepada konteks kita ya muslimah, kita boleh sebut sebagai hijrah kepada perkara-perkara yang baik. Kan? Contohnya berjihad. Kalau lihat kepada konteks kita, jihad melawan hawa nafsu kita. Maknanya kita ada sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, baru cantik sangka baiknya, baru cantik harapan kita kepada Allah. Tapi kalau tak buat apa-apa, tunggu, duduk kan, mudah-mudahan turunlah rahmat Allah, ya Allah, duduk. Lepas tu mengumpat orang, lepas tu duduk fitnah sana, fitnah sini, mengadu domba, kan, memutuskan silaturahim. Namun dengan harapan, mudah-mudahan Allah berikan aku rahmat. Dia tak kena muslimah. Agama kita tak ajar begitu. Maknanya kita ni nak dapatkan rahmat Allah, ada perjuangannya yang perlu kita lakukan. Dan perjuangan itu bukan perjuangan yang salah, tapi perjuangan yang benar-benar betul berada di atas landasan syariat, baru tepat. Harapan dan sangkaan baik yang kita letakkan itu tadi, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Tapi kalau berada pada satu landasan yang salah, kan, namun dengan harapan, oh betul aku buat ni betul, nanti ni Allah tolong. Susah begitu. Maknanya, kita ada perspektif yang salah tentang harapan dan sangkaan baik itu tadi. Ya, baik. Kalau kita lihat di kitab kita di sini, apa katanya? Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah, yang durhaka kepada para hamba-Nya, serta yang berani melakukan perkara-perkara yang diharamkannya, sebenarnya mengharapkan rahmat Allah. Kalau orang yang tertipu begitu. Tapi kalau mereka yang betul-betul berada pada sangka baik dan harapan yang tepat, mereka akan buat perkara yang Allah redha. Tetapi jika mereka adalah di kalangan yang tertipu, mereka akan cakap benda-benda yang begini. Kan, orang yang lalai, yang mengabaikan hak Allah, yang derhaka kepada para hamba-Nya, maksudnya yang buat perkara-perkara yang tak baik lah ya, serta yang berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Mereka kata ini sebenarnya orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah. Tapi bukan begitu. Ya, bukan begitu. Sebab ayat Al-Quran ini sendiri menjelaskan kepada kita, rahmat Allah diperoleh oleh mereka yang benar-benar melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bukan mereka yang suka-suka buat perkara maksiat, lalu tak taubat-taubat, terus terhanyut, terus terbuai dengan kemaksiatannya dan kelalaiannya, namun harapannya besar, Allah ampunkan saya. Ini salah. Ini salah. Okey, baik. Jadi kita lihat di sini. Rahsia masalah ini ialah bahawasanya harapan dan sangka baik yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat. Ketetapan, ganjaran dan kemuliaannya. Maknanya, nak kata gini, harapan dan baik sangka yang betul kan, dia terjadi bila kita buat sejumlah ketaatan. Bila kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita.
Jadi seseorang hamba melaksanakan sebab-sebab tersebut terlebih dahulu, baru kemudian membaguskan persangkaannya kepada Rabbnya. Kita buat ketaatan kita, kita taubat kepada Allah, kita sangka baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat saya. Kita sangka baik begitu. Ya, jangan lagi bila kita dah bertaubat kepada Allah yang begini, Allah terima ke taubat saya? Allah nak ke terima taubat saya? Allah nak ke terima doa saya? Tak perlu kita soal semua-semua ni, tak perlu. Yang penting sekarang ni lah kita buat amal soleh itu ikhlas kerana Allah. Lalu kita baguskan sangka baik kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan terima apa yang saya usahakan. Terus-terusan kita kita letakkan dengan satu keyakinan dalam diri kita. Kalau kita masih lagi khawatir, kita bimbang Allah tak terima, kita kena terus-terusan buat. Kan? Itu baru betul sangka baiknya. Namun tak boleh juga. Tapi saya tak nafikan lah kan ya Muslimah. Ada orang dah taubat. Aku dah taubat pada Allah. Alhamdulillah. Hari ni kita bertaubat. Ya Sakinah. Alhamdulillah. Allah terima taubat kita. Ada orang pula terus tak taubat lagi dah. Satu kali je tu je buat tu. Ini masalah juga ni. Tak bolehlah juga kita dalam keadaan yang sedemikian. Ya. Sebab itu di sini, bila kita nak lihat tentang harapan tersebut ya, diberikan kepada kita dengan 3 keadaan. Orang yang berharap, yang ada sangka baik tadi kan, dengan perkara-perkara yang dibuat tadi, yang dah dia buat amal soleh dan sebagainya, lalu dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara yang disebutkan di sini. Jadi kalau kita nak lihat harapan kita ni betul ataupun tidak, dia mesti ada 3 perkara ini. Iaitu kalau kita baca ya dalam kitab kita, disebutkan mengandung 3 perkara. Pertama, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Kedua, kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Dan ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai kemampuan. Pertama, bila kita berharap tadi kan, kita ada rasa cinta dengan apa yang kita harapkan. Kenapa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita ada rasa cinta untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa cinta kita kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Sebab itu kita bertaubat kepada Allah. Kekhawatiran tidak mendapat apa yang diharapkan. Kita bimbang. Kekhawatiran tu maksudnya bimbang lah ya Muslimah. Dalam saya selalu tak bimbang. Kita ada rasa bimbang, tak dapat apa yang nak kita kejar itu tadi. Sebab itu, kita tak boleh berpada dengan apa yang kita buat. Usaha dan terus usaha. Itu yang ketiga tu kan. Usaha dan terus usaha. Tanpa berputus asa. Untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi harapan kebiasaannya, bagi saya ia bukan tentang akhirat sahaja. Tetapi ia tentang keduniaan kita juga. Bila kita nak dapatkan sesuatu dalam hidup kita, yang mana kita harap nak sangat kita dapat, kita mesti ada rasa suka dengan benda itu. Betul tak? Kita ada rasa suka dengan benda itu. Kemudian yang kedua, kita mesti ada risau. Ni kalau tak dapat macam mana gitu kan? Ni tak dapat macam mana alamak sayang kalau tak dapat. Penat tahu usaha gini semua, tak dapat kan? Tapi kalau kita betul-betul suka, dah rasa cinta, ni macam nak cakap suka dekat orang pula. Dah rasa suka, rasa cinta, boleh jugalah kalau nak ambil contoh macam tu. Kalau kita dah rasa suka, dah rasa cinta pada sesuatu ataupun pada seseorang, kita memang bimbang tak dapat dia. Dan nanti kawan lain pula kahwin dengan dia, macam mana kita rasa risau. Sebab itu kita usaha supaya kebimbangan tersebut dapat diatasi. Kita usaha tadi untuk dapatkan apa yang kita suka, apa yang kita cintakan. Kerana apa? Kita amat harap pada hal itu. Kita harapkan pada syurga Allah, kita nak masuk syurga Allah. Kenapa? Kita cinta dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu itu adalah tempat yang kekal dan abadi untuk seorang yang namanya beriman kepada Allah. Dan seharusnya kita rasa bimbang. Cukup ke amalan saya ni saya buat ni kan? Untuk masukkan saya ke dalam syurga Allah. Yang amat saya harapkan. Jadi ini kita panggil sebagai kebimbangan Muslimah. Ya,
kita question, kita persoalkan diri kita. Saya ni nak sangat masuk syurga Allah, tapi saya bimbang, adakah amalan saya solat 5 waktu ni cukup ke solat 5 waktu saya? Saya solat sunat, saya baca Al-Quran cukup ke semuanya untuk masukkan saya ke dalam syurga Allah? Cukup ke? Kita bimbang. Ini namanya bimbang. Sebab kita mengharap untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu kita usaha tanpa henti untuk mendapatkan apa yang kita cinta itu tadi. Jadi mereka yang berharap tidak boleh terlepas daripada 3 situasi ini. Ya, tak boleh terlepas daripada 3 situasi ini. Sebab itu dia kata gini, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi angan-angan. Ya, dia akan hanya jadi angan-angan sahaja. Kita suka, betul kita suka. Kita memang berangan. Suka tak masuk syurga? Semua orang akan cakap suka. Suka Ustazah. Kita semua nak masuk syurga. Okey, semua angkat tangan masuk syurga. Suka. Okey, bagus. Tapi bimbang tak masuk syurga? Bimbang tak masuk syurga. Tapi usaha ke tidak? Krik. Itu. Nombor 3 tak ada. Okey? 1 dengan 2 ada. Kita rasa cinta pada syurga Allah. Ya? Kita rasa bimbang tak masuk syurga Allah. Tapi nombor 3, dia slack sikit. Nombor 3, usaha tak masuk syurga tu? Bolehlah sikit-sikit, solat sikit-sikit, kan, puasa sikit-sikit. Jawapannya kan, dia tak macam jawapan pertama kedua tadi. Jawapan dia, bolehlah sikit-sikit, kan adalah solat sikit-sikit, kan sedekah sikit-sikit. Dia begitu. Jadi bolehkah harapan sedemikian kalau betul-betul harap 1, 2 dan 3 tadi dia complete? Kalau usaha je usaha, sehabis usaha. Orang kata all out, kita katakan all out, kita usaha, betul-betul usaha. Sebab apa? Kita cinta dan kita bimbang kita tak dapat apa yang kita harapkan itu tadi. Tapi kalau cuma ada 1, 2, apa dia kata dia? Itu bukan harapan, tapi itu angan-angan. Angan-angan yang kita ada. Okay? Jadi harapan dan angan-angan adalah 2 hal yang berbeza, kata dia. Ya, harapan dan angan-angan adalah 2 hal yang berbeza. Apa perbezaannya? Kata begini, setiap orang yang berharap adalah orang yang khawatir. Andai kata kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah dia akan mempercepatkan jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan sesuatu. Sebab tu dia percepatkan jalannya. Orang yang sedang berharap ni kan, kita berharap, harap sangat nak jumpa Ustazah Sakinah. Contohnya kan, aku nak sangat jumpa dia lah kan. Tu harapan. So, tapi takut tak sempat nak jumpa dia. Kita yang tengah jalan ni, kita akan jalan cepat-cepat. Mempercepatkan langkah kita supaya kita dapat mencapai harapan kita. Takut terlepas apa yang kita nakkan tadi, yang kita harapkan sangat tu tadi. Itu usaha muslimah. Nombor 3 kita kata. Okay? Sebab tadi ada kebimbangannya. So itu kita panggil sebagai situasi mereka yang benar-benar berharap. Dan di sini, ya, jika kita lihat pada ayat Al-Quran yang dilampirkan dalam perbincangan kita di kitab ini, ada 2, ada ayat 57 hingga 61 ya di situ muslimah. Saya nak ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada petang ini. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh. Kita ni muslimah, bila kita buat ketaatan, kita buat perkara-perkara yang baik, Allah berikan harapan kepada kita. Ya, maka dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Tapi dalam masa yang sama, Allah juga letakkan rasa takut pada diri kita. Apa yang kita takutkan itu, berdasarkan hal ini diketahui bahawa rasa harap dan takut yang bermanfaat adalah yang teriringi oleh amal soleh. Daripada sini kita faham, bila seseorang itu dia ada rasa harap, dia ada rasa takut. Kenapa dia ada rasa harap dan takut itu? Kerana ada amalan yang dia lakukan, yang mana dia bimbang Allah tidak terima amalan tersebut. Dan hal ini Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61. Saya minta muslimah yang ikuti pengajian kita pada petang ini, sila buka Al-Quran masing-masing. Ya, lihat. Buka surah Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61 sebab saya tak nyatakan keseluruhannya.
Jika siapa yang ada kitab, boleh rujuk ya ayat ini di kitab masing-masing tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman Allah? Allah kata di sini, innalladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina hum ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Allah katakan tentang beberapa insan ya di sini. Pertama, Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati kerana takut akan azab Rabb mereka. Ya, Allah letakkan di tempat yang pertama. Mereka yang hatinya takut pada Allah. Kemudian Allah sebutkan siapa? Allah sebutkan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka. Itu mereka beriman dengan ayat-ayat Allah. Baik, seterusnya kita lihat apa Allah kata dalam ayat ini, dalam surah ini. Allah kata begini, walladzina hum birabbihim yusyrikun. Dan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Saya silap baca tadi. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan mereka tidak mensyirikkan Tuhan mereka, iaitu mereka tidak mensyirikkan Allah. Kemudian mereka juga adalah orang yang, antara mereka adalah orang yang, di situ Allah sebut walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berikan hati mereka ini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, kerana mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperoleh kebaikan tersebut. Allah kata apa? Orang-orang yang di atas ini, mereka yang hatinya takut pada Allah, beriman dengan ayat Allah, tidak mensyirikkan Allah, mereka berikan amalan-amalan mereka, maknanya mereka persembahkan amalan-amalan mereka kepada Allah dengan hati yang takut. Allah kata keempat-empat insan ini, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang mendahului pada pencapaiannya. Itu mereka adalah orang yang cepat dapat apa yang mereka inginkan itu tadi. Ini, ayat ini, bila Nabi SAW baca, Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi SAW. Okay. Dia tanya kepada Nabi. Bila tadi Nabi baca kan, ayat ini, Nabi baca, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, pada ayat itu. Yang mana maksudnya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan daripada sudut kita panggil amal soleh mereka, kan apa-apa saja mereka berikan, yang mereka melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka berikan dengan hati yang takut. Kerana mereka tahu bahawa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jadi, Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi. Dia tanya apa kepada Nabi? Apakah mereka orang yang takut itu tadi kan? Adakah mereka tu orang yang minum arak? Mereka berzina dan mencuri? Sehingga bila mereka serahkan amalan mereka kepada Allah, mereka rasa takut dan mereka rasa bimbang kepada Allah, dalam keadaan yang mana mereka serahkan hati mereka itu takut kepada Allah. Adakah kerana mereka itu orang yang minum arak, berzina dan mencuri? Ini soalan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi. Tapi Nabi jawab begini, Muslimah. Nabi kata kepada Aisyah, la ya binta Siddiq. Tidak, bukan begitu. Ya. Nabi jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bukan begitu wahai putri As-Siddiq. Apa maksud putri As-Siddiq? Ialah anak kepada Abu Bakar radhiyallahu an.
Ya, jadi Nabi kata as-siddiq lah sebagai penyandaran kepada ayahnya. Bukan begitu wahai putri as-siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Tetapi mereka tadi kan yang menyerahkan apa yang mereka serahkan kepada Allah dengan hati yang takut tersebut, mereka adalah orang yang berpuasa, orang yang mendirikan solat, mereka yang bersedekah. Wahum, kenapa mereka tadi berikan dengan hati yang takut? Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Mereka takut jika amalan mereka tidak diterima. Ulaika allazina yusari'una fil khairat. Mereka yang begini ialah orang yang sentiasa bersegera dalam kebaikan. Jadi ini yang Nabi SAW jelaskan kepada Aisyah. Jelas sekali lagi kepada kita muslimah. Mereka yang ada sangka baik, mereka yang ada harapan-harapan yang baik ini terhadap Allah, mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Namun mereka masih lagi ada rasa takut. Allah tidak menerima apa yang telah mereka persembahkan kepada Allah daripada sudut amal soleh mereka. Sebab itu tadi Aisyah pelik, kenapa nak takut kan? Kenapa nak takut? Adakah sebab mereka ini orang yang melakukan kemaksiatan? Orang selalunya kalau dia dah comfort, dia dah selesa dengan maksiat dia tak ada rasa takut muslimah. Tapi selalunya orang yang takut adalah orang yang beramal soleh dan melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab itu Nabi kata apa? La, bukan orang yang begitu. Ya, bukan orang yang begitu Aisyah. Tapi yang takut itu mereka yang solat, mereka yang berpuasa, mereka yang bersedekah. Ini adalah orang yang takut kepada Allah. Yang mana harapan mereka tinggi kepada Allah. Sebab itu orang yang ada harapan yang tepat, harapan yang betul, sangka baik yang betul, mereka akan beramal soleh. Mereka akan bersegera dalam beramal soleh. Sebab tu tadi Nabi kata apa di situ? Ulaika allazina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Ya, mereka bukan orang yang lalai. Mereka tak tunggu-tunggu duduk, tunggu rahmat Allah, tunggu pengampunan Allah, tunggu itu, tunggu ini. Bukan. Tapi orang yang betul-betul sangka baiknya cantik, harapannya itu betul-betul tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang yang bersegera melakukan amal-amal soleh tanpa menunggu, tanpa tunggu seru, tanpa tunggu itu, tanpa tunggu ini. Ini adalah orang yang betul-betul, yang harapan dia diletakkan tinggi kepada Allah. Dia akan bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Jadi, kan, kalau kita lihat pada muka surat, kalau saya lah ya muslimah, kita berada di muka surat 97. Para sahabat, iaitu di kalangan sahabat Nabi SAW, ini kita panggil sebagai generasi yang terbaik ya muslimah. Generasi yang terbaik dalam keimanan mereka, dalam amal soleh mereka, dalam akhlak adab mereka, ini adalah generasi yang terbaik. Mereka kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyifati orang yang bahagia dengan perbuatan baik yang disertai dengan rasa takut. Sedangkan Allah menyifati orang yang sengsara dengan perbuatan buruk yang disertai dengan rasa aman. Siapa saja yang memperhatikan kondisi para sahabat, iaitu bila kita lihat keadaan para sahabat, ya, nescaya dia akan mendapati mereka berada pada puncak amal disertai dengan puncak rasa takut. Para sahabat radhiyallahu anhum, tidak kira sama ada mereka di kalangan lelaki ataupun di kalangan wanita, bila mereka beramal, amalan mereka macam ni saya kata, amalan mereka tip-top. Tapi dalam keadaan mereka beramal, rasa takut mereka juga tinggi kepada Allah. Itu para sahabat. Dia tak sama macam kita muslimah. Baru khatam Al-Quran satu kali masa bulan Ramadan, rasa macam wanita ahli syurga kita ni kan. Kita rasa baru bangun qiyam masa bulan Ramadan hari tu, oh ahli syurganya saya, ya Allah, mudah-mudahan masuk syurga. Kita rasa begitu. Baru buat amal sikit je dah rasa macam, oh harapan tinggi menggunung kan. Tapi para sahabat berbeza. Mereka adalah orang yang sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan mereka tinggi, amal soleh mereka pun masya-Allah tabarakallah. Tak boleh dibandingkan dengan kita ni muslimah. Tapi
rasa takut mereka kepada Allah juga tinggi. Ya, rasa takut mereka kepada Allah juga tinggi. Adapun kita menggabungkan antara kurangnya amal bahkan kelalaian dengan rasa aman. Tapi kita beza. Ini juga yang dinasihatkan oleh Imam Ibn Qayyim kita ni. Kita ni sekarang, apa kita buat? Kita gabungkan kurang amal. Kita bukan saya kata kita tak beramal muslimah, tetapi kita kurang amal kita. Cakap tak beramal nanti orang marah kan? Okay? Kita kurang amal kita ni. Maknanya di situ bila kita kurang amal, masalahnya di sini, kita tambah dengan kelalaian. Dah kurang amal, lalai, lepas tu kita rasa aman dengan kurang amal dan kelalaian kita. Kita rasa aman. Apa maksudnya rasa aman? Kita rasa kita dah boleh masuk syurga dengan kedua-dua itu tadi. Dengan kekurangan amal kita, dengan kelalaian kita, kita rasa aman, yang mana kita rasa kita dah boleh masuk syurga. Kenapa kita sangka baik, kita rasa harap yang kita ni akan masuk syurga. Tapi sekali lagi saya tekankan, setiap perkara-perkara yang baik yang kita inginkan, ia perlukan kepada usaha. Tak boleh kita mudah-mudah. Ya? Tak boleh kita relax-relax. Setiap apa yang kita inginkan, macam juga saya katakan tadi, tak kira sama ada tentang akhirat ataupun dunia kita. Kan? Kalau tentang dunia kita ni, muslimah kita pandai tau. Saya kata, Masya Allah, Tabarakallah, kita pandai, kita bijak, kita tahu. Kalau nak sesuatu kena buat. Kalau nak makan nasi minyak sedap, kena belajar betul-betul. Masak, kena jumpa orang yang pandai masak gini. Mesti jadi sedap ya, belajar betul-betul. Kita usaha bukan, kita tak berharap. Kita kata, nanti masalah, harap-harap sedap lah nasi minyak tu. Tak mungkin jadi begitu. Semua orang kata, kau kelakar ke apa, kau tak belajar apa-apa lagi, tiba-tiba kau nak masak nasi minyak jadi sedap. Orang akan ketahukan kita. Ini bab dunia muslimah. Tapi kenapa kalau bab akhirat, kita hiasi akhirat kita dengan angan-angan. Sedangkan untuk menuju ke akhirat itu, mendapatkan kebahagiaan akhirat yang kekal abadi tersebut, ia memerlukan juga kepada usaha kita. Bagaimana usaha kita? Amal saleh, ketaatan. Usaha juga tinggalkan kemaksiatan. Andailah saya kata kita ni memanglah yang muslimah, kita manusia biasa. Kita tak lari daripada salah dan silap. Kalau kita ada buat silap, taubat kepada Allah. Ini namanya usaha. Bukan hanya berharap, berangan-angan menjadi ahli syurga. Bukan begitu. Jadi perbincangan ini ingin meletakkan impian kita, harapan kita, cita-cita kita pada tempat yang betul. Jika selama ini harapan kita, sangka baik kita letakkan pada tempat yang salah, angkat balik muslimah, letak pada tempat yang betul, tempat yang Allah redha, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita juga akan menempuhi jalan yang Allah redha. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan ya, ini sebenarnya penutup kepada bab kita yang pertama. Okey, mudah-mudahan nanti kita masuk kepada perbincangan kita bab yang kedua pada minggu hadapan. Ya, saya faham ya, memang ada lagi beberapa halaman di sini. Kalau ikutkan kitab saya, kita ada lagi tiga page lagi kan, tapi tak mengapalah, saya simpulkan saja begitu sebab dia akan ulang-ulang lagi benda yang sama. Saya pun tidak mahu drag perbincangan ini, saya ringkaskan ya perbincangan tersebut dengan kuliah kita pada petang ini. Dan insya-Allah pada minggu depan kita masuk kepada perbincangan kita yang baru. Okey, ada apa-apa soalan? Mungkin saya boleh ambil satu soalan di sini jika ada. Persilakan ya muslimah jika ada apa-apa soalan yang ingin diajukan. Ada soalan? Senyap je hari ni. Semua mendung ya kat luar. Ya, Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang amat manfaat Ustazah. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat.
Ya, sama-sama. Hari ini kita kepepelan. Ya, sampai ada yang berikan warna purple juga. Love-nya di situ Kak Zah berikan love warna purple ya. Terima kasih Kak Zah kerana ikut tema kita pada petang ini. Warna ungu. Okey? Warna ungu. Ada persoalan? Tak ada ya? Kalau tidak ada, saya harap semuanya jelas. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kekuatan, dengan kesihatan ya untuk kita terus-terusan istiqamah dalam majlis ilmu dan juga istiqamahlah dalam beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Okey muslimah, jika tidak ada apa-apa persoalan, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada petang ini. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya diberikan kesihatan dan juga kelapangan masa ya untuk terus ikuti pengajian-pengajian di Masjid Kampung Siglap. Jadi saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.